adalah intelektual Champa sendiri yang kemudiannya exile. Exile sebab dia tak dibenarkan untuk balik ke Vietnam sebab dia adalah sebahagian daripada kepimpinan gerakan untuk menuntut autonomi lah. Dia panggil Fulcro kalau tak silap, tapi nama dia tu adalah nama di dalam bahasa Perancis. Bahasa Perancis. Jadi dia tak dibenarkan balik kepada Vietnam. Dia yang buat preface. Dia ni anak murid kepada profesor yang menulis buku ni, The Kingdom of Champa, Geography, Population, History, iaitu Duphon. Dia anak murid kepada Duphon, tapi dia menulis preface kepada preface kepada Tok Guru. Anda sedang mendengar siaran Teh Tarik Podcast dibawa oleh kawahbuku.com. Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu lagi kita di dalam Teh Tarik Podcast yang ditarik khas oleh Kawah Buku. Gaya. Oh, gaya. Okey. Terperanjat aku tiba-tiba angkat ni. Apa tu? Aku kan nak ni. Bukan. Oh, tarik. Okey. Teruskan. Aduh. Okey. Ni lawak sengaja ke lawak tak sengaja ni? Ataupun lawak hampa? Okey, kita sambung perbincangan kita episod ke-21 Menjadi Malaysia. Kita pada minggu yang lepas kita berbicara tentang sambungan daripada sumber pensejarahan Champa. Dalam 2 minggu sebelum tu kita bincang tentang prasasti dan juga arkeologi dari sudut binaan dan sebagainya. Dan yang minggu lepas kita membincangkan tentang catatan-catatan daripada China dan juga Viet. Viet. Dan minggu ni kita ada lanjutan daripada minggu yang lepas. Cuma sebelum tu macam biasa. Ya, silakan. Ini adalah buku yang akan kita perkenalkan kepada lawa design ni. Penguin kepada penonton kita pada minggu ini. Ini adalah Sulalatus Salatin. Sebenarnya buku ni banyak kali juga kita gunakan dalam sepanjang 21 episod Menjadi Malaysia ni. Sulalatus Salatin yakni pertuturan segala raja-raja sejarah Melayu lah. Apa dia punya tajuk? Perteturan. Itu. Betul lah. Nah, itu yang aku rasa yang lebih tepat lah, Sulalatus Salatin ni kan, sebab dia pasal genealogi. Kalau yang dalam bahasa Inggerisnya The Genealogy of Kings, kan? Sulalatus Salatin. Jadi macam kita tahulah manuskrip Sulalatus Salatin ni banyak, dan ini adalah salah satu daripada yang diselenggarakan oleh Muhammad Haji Saleh lah. Muhammad Haji Saleh. Yang ini pula macam mana? Yang bahasa Inggeris ni? Ini baru kan? Ini sebenarnya tahun 2021. Cantik gila lah design dia. Juga diambil daripada manuskrip yang sama, dan yang menterjemahkan ke dalam bahasa Inggeris juga adalah Muhammad Haji Saleh. Translated by Prof. Muhammad Haji Saleh. Oh, jadi maknanya dia terjemahan daripada versi ni lah. Okey. Aku percaya apa kan? Buku ni aku rasa satu-satunya ada hanya di Kawah Buku. Oh ya? Ya. Sebab actually ni adalah buku lama, dan aku tak sure sebab kenapa DBP tak terbitkan semula buku ni. Ini adalah buku dia bekerjasama dengan Yayasan Karyawan. Adalah beberapa naskah lagi dengan kita. Jadi aku rasa susah dah nak jumpa buku yang rare lah kira lah. Pada aku rare lah. Walaupun kita jual dengan harga RM30 je. Jadi ini adalah buku baru lah. Ini yang bahasa Inggeris punya lah. Gitu. Okey. Jadi cukup Okey. Jadi kita sambung perbincangan kita daripada minggu yang sudah. Kalau minggu yang sudah kita bincang tentang sumber pensejarahan Champa, jadi aku kira lengkap lah 3 teras utama ataupun 3 elemen utama yang menjadi sumber kepada pensejarahan Champa. Dan aku rasa antara hal yang sudah berminggu-minggu kita bincangkan Champa, tapi yang belum kita pergi masuk lebih mendalam tentang Champa ni adalah tentang perihal sifat, bentuk, penduduk, masyarakat, sosial, ekonomi Champa tu sendiri. Jadi aku rasa minggu ni kita akan menjurus ke situ Jadi teruskan Okey. Sebelum tu Azan, sebelum kita memerikan Champa, aku rasa mengutip daripada episod yang sebelum inilah.
episod sebelum ni kita ada bincang pasal apa, kita ada mengatakan bahawasanya Qodes lah Qodes ni seperti mana kata Vikri agak outdated lah kalau kita nak apa membincangkan tentang apa sejarah-sejarah yang lepas, sebab ada penemuan-penemuan baru, prasasti-prasasti baru dan juga apa bahan-bahan arkeologi dan juga apa catatan-catatan yang lebih baru lah yang ditemui kan. Yang ini ni aku nak ambil contoh kan. Contohnya aku nak ambil contoh, kalau dalam bila kita bincangkan campa ya, kalau versi Qodes ni aku senang lah untuk kita bacakan ya. Dia bercakap tentang pasal Lin Yi ya. Lin Yi was the first center of the Cham country. Okay, yang ini dia punya ayat dia lah. Lin Yi was the first center of the Cham country. Maknanya Lin Yi ni adalah pusat kepada negara Cham. Okey, yang ini ni Qodes punya apa statement lah daripada buku dia yang diterbitkan pada tahun 1964 ke 1968 ya. 1964 ya. Perancisnya. Dan yang ini ni jurnal yang terbaru Jurnal yang terbaru ni sebenarnya dalam apa minggu lepas kita pun ada kutip juga. Yang ini yang ditulis oleh apa tu Anne Valerie Scheuer. Okey ya. Anne Valerie Scheuer ni mengatakan bahawasanya, jap nak kena buka jap. Cuma mata tak nampak. Okey. Lin Yi and Champa were distinct territories. Kan dah berbeza kan? Dah berbeza. Kalau dalam Qodes ni dia melihat bahawasanya Lin Yi ni adalah Champa. Tapi penemuan terbaru tahun 2019 apa jurnal ni mengatakan bahawasanya Lin Yi dan Champa ni adalah dua entity ataupun polity yang berbeza. Dia bukannya entity yang sama. Jadi dalam konteks ni Azan kemungkinan kalau siapa-siapa yang mengkaji, kita ni bukannya pengkaji campa lah, kita cuma pengutip data-data daripada bacaan-bacaan. Jadi kemungkinan yang lebih baik lah, kemungkinannya lebih baik untuk kita selain daripada menggunakan buku-buku yang mungkin kita baca tu diterbitkan pada tahun-tahun yang lebih lama, kita menggunakan jurnal jugalah, jurnal-jurnal yang terbaru yang lebih memberikan dapatan yang terkini. Maknanya kau mengukuhkan statement daripada Vikri yang mengatakan bahawa buku Qodes tu apa istilah dia kata ibaratnya kalau belajar geografi menggunakan peta Ptolemy. Ya, itu sangat ketinggalan. Jadi sebab kita sebelum ni kita banyak menggunakan Qodes, tapi bila aku bertemu tu aku rasa aku pun untuk jujur kepada penonton yang mendengar supaya kita mengambil yang lebih terkini lah, bahan-bahan yang lebih terkini. Okey, untuk memulakan tentang memperihalkan sifat bentuk campa ni, mungkin kita mulakan dengan geografi lah. Okey ya. Kalau dalam geografi ni ada pen tak? Dah. Kalau tak ada tak apa. Kalau tak ada aku tunjuk dengan tangan ya. Okey, kalau daripada sudut geografi ni, yang ni kita dah bentangkan dalam episod yang lepas. Teritori lah ataupun wilayah yang dikatakan campa tu kan, dia kalau ikut yang lebih terkini tu, dia punya kawasan dia tu adalah kawasan yang sekarang ni adalah di Quang Binh sehingga ke bawah sikit daripada Pan Rang lah kan. Maknanya ini daripada ini nama yang semasa kan. Ini modern. Nama Vietnam lah, nama Vietnam. Kalau nama yang dulu punya yang warna hijau ni lah, yang Indrapura, Vijaya, Kautara, Panduranga. Yang ini ni nama-nama daripada Sanskrit lah, nama-nama Sanskrit yang digunakan oleh pemerintah campa pada waktu tu. Okey, daripada sudut geografinya, dia ada satu banjaran ya. Yang ini ni penting untuk kita faham. Okey, ada pen okey. Kita nak tunjukkan sebab yang ini ni dia akan memberi kesan kepada perbincangan yang selanjutnya. Yang ini ni daripada, kalau tak silap aku lah, tapi dia memang daripada sini lebih kurang sampai sini lah. Ini daripada utara sampai ke selatan peta Vietnam sekarang ni ada banjaran yang dipanggilkan Banjaran Annamite. Banjaran Annam lah. So Banjaran Annam ni dia ada Gunung Ganang, dan Gunung Ganang ni satu dia memanjang, tetapi dan satu juga dia juga
menghala ke pesisir pantai. Jadi ini dia memberi suatu kesan dia kawasan yang diami oleh orang-orang yang kita kategorikan sebagai orang-orang Cham ni kan, kurang daripada sudut tanah. Bukan tak ada tanah yang subur, dia ada beberapa bahagian tanah yang subur, tetapi tanah yang subur tu tak banyak. Jadi ini mempengaruhi apa Zan? Dia mempengaruhi bila tanah tak subur, maknanya bukannya semua tetapi kebanyakan tempat dia, sebab dia bergunung ganang dan kemudian dia pesisir pantai, dia tak banyak tanah yang subur. Terhad. Jadi bila terhad tu, maknanya khususnya untuk penanaman bahan-bahan makanan. Maknanya kau cakap orang Cham ni orang bukit lah kan? Dia tak orang bukit. Dia banjaran tu memang memanjang. Tetapi orang Cham ni dia ada dua lah. Satu yang duduk di bahagian kawasan tanah rendah dan satu lagi yang duduk di bahagian tanah tinggi lah. Tapi yang tanah tinggi ni kebanyakannya orang kata sub-etnik jugalah. Dia ada macam Rade, Jarai. Tu nama-nama dia punya yang dinamakan lah. Etnik-etnik yang tinggal di kawasan-kawasan tanah tinggi. Tetapi orang Cham ni biasanya tinggal di kawasan-kawasan pesisir dan kawasan tanah rendah lah. Tapi poin dia ni adalah tentang kawasan yang macam ni, dia terhad daripada sudut penanaman bahan-bahan makanan. Jadi bila penanaman bahan-bahan makanan kurang, jadi dia tidak dapat menampung kependudukan. Penduduk pun tak boleh ramai lah. Jadi penduduk dia tak dapat bertambah sebab dia tak dapat ditampung oleh bahan makanan. Dia berbeza kalau sekiranya dengan kawasan yang dikuasai oleh dinasti Viet dekat Viet, dekat sebelah utara ni, dia ada delta Sungai Merah yang itu lebih subur. Jadi dia dapat menampung penduduk yang lebih ramai. Sebab nanti ni penting untuk kita bincangkan nanti kenapa Cham tu dia lenyap terus. Maknanya ada berkaitan juga dengan banjaran yang kau cerita pada minggu. Sangat berkaitan. Banjaran, Gunung Ganang, kemudian kawasan terhad dan menyebabkan tak dapat nak menampung jumlah populasi ataupun penduduk yang ramai, dan itu memberi kesan khususnya bila dia ada perang dengan Vietnam dan juga ada perang dengan Khmer lah. Biasa kalau kita dengar contohnya macam Suratul Salatin kan, antara strategi nya adalah raja-raja ni akan membina kubu di kawasan bukit-bukit kan. Ini adalah tempat yang betul strategi juga. Tapi mungkin berbeza kot cerita dia untuk Champa. Aku rasa kemungkinan, aku pun tak pernah pergilah kawasan gunung yang dipanggil Banjaran Anam ni. Tapi Banjaran Anam ni kalau dalam bahasa Inggeris ni dipanggil agak rugged lah. Kawasan dia agak rugged kan. Dan kemudian sebab dia menjulur juga ke kawasan pesisir pantai, jadi antara satu kawasan dengan satu kawasan yang lain tu nak cross tu dia tak senang lah. Kalau nak merentas tu dia tak begitu senang sebab dia ada ada bukit-bukit tinggi, kemudian ada gunung-gunung, kemudian tanah terhad seperti yang kita bincangkan tadi tak dapat nak menampung populasi, dan ini memberi kesan kepada perang yang seterusnya melenyapkan Champa. Itu tentang kejatuhan Champa. Aku rasa kita akan bincang dalam episod yang lain. Betul. Cuma persoalan aku tadi ialah dari sudut ciri-ciri ataupun bentuk-bentuk kan. Sama ada penduduknya, sosialnya, ekonominya kan. Macam mana pula lagi sudut agama dia ke? Ekonominya ke? Mula-mula tadi kita pergi kepada dia punya bentuk geografi lah. Kemudian kita boleh pergi kepada dia punya agama lah, sebab agama merupakan satu unsur yang penting unsur yang penting pada waktu tu. Agama ni dia bersifat sinkritik jugalah. Sinkritik juga. Dia memang ada proses indianisasi. Tetapi indianisasi ni kalau menurut buku yang aku baca kebanyakan daripada ni aku ambil daripada buku yang berjudul The Kingdom of Champa. Geography, Population and History, preface by Po Dharma. Preface di Po Dharma. Tapi Po Dharma ni adalah intelektual Champa sendiri yang kemudiannya exile.
exile sebab dia tak dibenarkan untuk balik ke Vietnam sebab dia adalah sebahagian daripada kepimpinan gerakan untuk menuntut autonomi lah. Dia panggil Fulcro kalau tak silap, tapi nama dia tu adalah nama di dalam bahasa Perancis. Bahasa Perancis. Jadi dia tak dibenarkan balik kepada Vietnam. Dia yang buat preface. Dia ni anak murid kepada profesor yang menulis buku ni, The Kingdom of Champa, Geography, Population, History, iaitu Duphon. Dia anak murid kepada Duphon, tapi dia menulis preface kepada preface kepada Tok Guru. Sebab dia memang orang Champa lah. Kalau Duphon tu memang orang Perancis lah. Dia sendiri memang intelektual Champa lah. Tapi Dharma ni dia last kali dia tinggal di Malaysia ke? Aku rasa tak. Dia di Perancis. Dia di Perancis. Perancis. Dia meninggal pun Perancis. Banyak kerja buatnya di Perpustakaan Negara macam hikayat tu. Betul. Dan aku terjumpa satu artikel, boleh ambil buku warna merah tu tak? Ini buku lama di BP juga ni. Peradaban Melayu Timur Laut. Ada satu artikel daripada Pro Dharma bahasa Melayu. Juga adalah bertajuk hubungan antara Champa dan Kelantan. Tapi ini bukan nak cerita hari ni lah. Nak katanya ialah dia tidak asing. Pro Dharma ni hasil kerjanya, hasil intelektualnya di dalam tanah negara kita lah. Betul. Gitu. Sebab kalau tak silap aku yang akayat yang kita bincang minggu lepas tu itu pun aku rasa ada sumbangan daripada Pro Dharma lah. Okey, tentang agama tadi buku yang aku rujuk ni buku tu lah. Jadi tentang agama ni kalau menurut The Kingdom of Champa ni, tulisan Duphon, preface daripada Pro Dharma, dia ada proses indianisasi, tetapi indianisasi itu dia kata hanya bersifat dekat atas saja. Hanya dianuti oleh raja-raja, tetapi dia sama juga masa kita bincang pasal Melaka ataupun kawasan-kawasan Nusantara ni dululah. Dia lebih bersifat kepada sinkritik. Maknanya ada percampuran dengan amalan-amalan dan juga agama-agama asal. Agama-agama yang bersifat kalau dalam term yang orang gunakan animisma lah, kepercayaan kepada benda gaib, semangat contohnya, ataupun makhluk-makhluk halus kan. Itu dicampur adukkan dengan Hindu tu. Tetapi bukan sepenuhnya Hindu. Hindu ni daripada, kalau tak silap aku dalam buku ni dia kata Shiva lah. Dia Hindu pun ada beberapa, dia banyak mazhab dia. Mazhab dia ni kira mazhab Shiva. Tapi even mazhab Shiva pun, kalau Shiva pun dia bercampur dengan amalan-amalan tempatan. Tetapi ada juga beberapa ketika pemerintah dia tu mengambil Mahayana Buddha. Jadi kita boleh nampak dia ada macam percampuran, dan kemudiannya dia bahagian yang sebelah atas ni, kalau siapa tengok peta ni, kalau bahagian sebelah Indrapura semua ni, yang ini ni dia ada dewa dia sendiri. Kemudian yang sebelah bawah ni, contohnya Kautara ataupun Panduraga, yang sekarang ni Natrang ataupun Pandrang, yang ini ni ada dewa yang lain, kan. Jadi daripada sini juga ini menunjukkan bahawasanya seperti mana yang jurnal yang kita rujuk tadi itu, yang Champa ni dia bukan satu. Dia terdiri daripada berbagai-bagai. Dia mandala lah yang kita bincang dalam episod yang sebelum ni. Mandala iaitu terdiri daripada kerajaan-kerajaan yang banyak lah. Kan? Dia bukannya kerajaan yang tunggal. Dia ada banyak kerajaan-kerajaan di dalam wilayah yang didiami oleh orang-orang Cham, dan pemerintah dia yang kita namakan kerajaan Champa lah. Jadi kerajaan Champa ni bukan satu. Itu daripada sudut agama lah. Sebab nanti kita akan tengok, kan kita ada bincang minggu sebelum ni Azan, Sanskrit tu, agama Sanskrit hilang kan. Dan Hindu pun sebenarnya dia hilang. Dia hilang. Hindu yang dipraktikkan ni hilang, kalau tak silap aku di kurun-kurun yang lebih lewat lah. Nanti bila kita masuk tu kita akan aku rasa kita akan bagi bila benda tu. Kalau tidak aku lebih kurang dalam kurun ke-9 mula hilang. Dan juga apabila hilang agama Hindu tu kan, dia kalau dekat sebelah-sebelah sini dia menggunakan agama lama dia lah.
Balik asal agama kan? dia balik asal, agama asal. Dan agama asal ni untuk aku menarik. Dia ada satu kepercayaan tu yang dia panggil kan, dia punya semangat tu yang. Yang ini mengingatkan aku kepada apa tau Azan? Kan kita punya term untuk sembahyang. Aku tak tahulah. Yang ini terfikir dalam otak. Adakah ini adalah sebahagian daripada istilah yang digunakan oleh Austronesia dulu. Kan? Sembahyang. So, jadi dia punya kira dewa besar dia pada amalan peribumi untuk orang Cham ni dia panggil yang. Dan ini mengingatkan aku kalau macam orang yang kita namakan orang asli lah, kalau Mahmeri contohnya moyang. Moyang tu adalah juga leluhur yang dikatakan sebagai sesuatu yang mempunyai kuasa lah, kan. Kemudian kalau macam istilah poyang. Poyang tu macam pawang lah. Pawang yang tu. Yalah, bomoh poyang. Bomoh poyang. Yang tu. Jadi selepas Hindu tu semakin lama semakin menipis sebab perang juga bila dia kalah. Jadi dia kembali kepada agama asal. Dan Islam datang, kalau dalam buku ni lah, dalam buku ni Islam tu datang khususnya pada penghujung abad ke-16. Sebab pada abad ke-15 dia sudah ada perdagangan. Khususnya pertemuan antara orang-orang pedagang-pedagang daripada Semenanjung, termasuk daripada Melaka sendiri, kemudian daripada wilayah yang kita panggil Nusantara yang mungkin pergi ke sana, dan kemudian ada pertembungan dan ada orang Cham yang memeluk agama Islam. Termasuklah ada pemberontakan. Yang pemberontakan tu nanti kita akan cerita pemberontakan yang datang inspirasi dia daripada orang yang dikatakan berasal daripada Kelantan. Ini menarik sebab sebab kita kan menjadi Malaysia. Maknanya kenapa kan pemberontakan tu nanti kita akan pergi detail tu yang datang daripada Kelantan. Datang daripada Kelantan. Nah, kemudian ada lagi lah dia punya beberapa hubungan khususnya antara Champa dan juga kawasan di Nusantara ni, khususnya untuk kita lah Semenanjung sekarang ni. Okey, aku rasa itu agama. Okey. Kan tadi kita dah start dengan geografi, agama. Ada lagi ke dalam agama ataupun kalau bahasa lah. Kalau bahasa tu dia Austronesian lah. Itu pun kita pun dah bincang lah Austronesian, dan kemudian kalau nak pergi detail lagi Melayu Polynesian, lebih detail lagi bahasa Cham lah. Kan. Dan kemudian satu lagi, kau ingat tak kau ada tanya aku pasal skrip? Skrip ada batu prasasti. Kalau dalam buku ni dia kata alfabet dia tu, huruf dia tu Devanagari. Kalau tak silap akulah yang saya ingat tu Devanagari. Dia ada skrip Devanagari. Mungkin Palava jugalah. Mungkin Palava itu dia punya skrip dia lah. Dan mungkin kita boleh pergi juga kepada dia punya struktur ekonomi lah. Silakan. Struktur ekonomi. Untuk struktur aku sebut pemberontakan tu ada. Aku ada jumpa satu buku ni. Cham Melayu. Tapi ini menarik ni. Dia menggunakan istilah Cham kemudian Melayu. Melayu. Ni bila istilah ni muncul ni, Cham Melayu ataupun Melayu Champa? Ini satu benda yang menarik sebab kalau dalam prasasti ataupun dalam catatan daripada Champa sendiri, catatan lama dia lah, catatan lama dia punya prasasti, catatan dari Viet, catatan daripada Cina, dia belum ada lagi Melayu Champa. Istilah Melayu Champa tu belum ada. Kan? Jadi sejak bila? Ni sejak bila Cham Melayu ataupun Melayu Champa ni wujud? Adakah ia merupakan suatu dalam bahasa Inggeris recent invention, ciptaan baru? Ataupun memang sejak daripada dulu istilah tu dah ada? Tu kita tak tahulah. Ni menarik ni. Ni pemberontakan Cham Melayu abad ke-9, pemberontakan dan diaspora. Menarik ni. Sebab aku menemui juga dalam buku ni tentang pemberontakan yang dikatakan dibawa oleh seorang yang berasal, yang datang daripada ataupun dipengaruhi daripada Kelantan. Jadi daripada sini bila kita membincangkan untuk menjadi Malaysia ni, maknanya mungkin ada satu unsur yang menyebabkan orang daripada Kelantan pada waktu tu sanggup untuk pergi dan membantu.
Jadi apa unsur yang membuatkan dia nak pergi membantu dan membangkitkan pemberontakan di di wilayah yang sekarang ni tapi Vietnam memang kalau banyak baca artikel tentang Champa, kalau antara negeri yang terkait dengan Champa ni memang Kelantan dan Terengganu. Even dalam satu lagi buku, boleh juga tak? Kita ada banyak buku juga sekarang ni. Tiba-tiba warna biru tu. Ni kan. Raja Champa dan dinasti Jembal dalam Patani besar kan? Patani, Kelantan dan Terengganu. Juga ada kaitannya dalam Champa tu sendiri. Begitulah. Sebab aku rasa yang ini bukan daripada abad-abad awal lah. Ya, betul. Yang aku rasa ini ada abad-abad yang bila dia sudah bertembung dengan Islam. Kan? Sebab kalau kita baca yang minggu lepas tu dalam sejarah Melayu tu kan, Melaka dikatakan mengislamkan putera-putera daripada kerajaan Champa. Kan? Okey, itu daripada sudut agama lah. Tapi agama ni pun Zan, kalau yang Islam ni, kalau dia ada satu komuniti tu yang dipanggil umumnya bila antropologi agama tadi kita dah terang. Tapi aku nak bincangkan tentang dia ada dua kumpulan kalau dekat yang biasanya ni antropologi lah, kajian antropologi. Satu dia panggil Cham Balamon. Satu lagi Cham Bani. Cham Balamon ni dia bukan Islam. Dia agama nenek moyang dan juga ada sinkritik lah dengan Hindu sikit. Cham Bani ni pula ni menarik. Cham Bani ni dia Islam tetapi versi dia. Dia bukannya orang kata yang macam Sunni itulah. Tetapi Cham yang dekat sebelah Cambodia, dekat Cambodia ni yang sekarang ni Cambodia, itu Islam macam Sunni Muslim lah. Jadi itu sesuatu untuk aku yang menarik lah. Dia Cham tetapi bukan semuanya Islam, dan bila kalau yang Islam pun Islam dia bersifat sinkritik. Kan? Dia siap ada apa tahu Zan? Dia ada Quran di dalam bahasa Cham. Quran dalam bahasa Arab kan? Ini Quran dalam bahasa Cham. Bukan terjemahan. Terjemahan lah. Terjemahan lah, tetapi dia dalam bahasa bahasa Cham lah. Dan itu untuk aku, naik lah kan? Sebab dia menggunakan bahasa dia sendiri untuk membaca kan? Okey, baik. Ada lagi? Kita pun apa dah tadi? Agama kita dah sentuh, bahasa kita dah sentuh. Aku tak tahu kalau ada ruang ekonomi yang okey. Kalau ekonomi dan mungkin struktur politik sikit lah. Struktur politik sikit lah sebelum kita habiskan untuk pergi ke episod yang seterusnya. Ekonomi ni dia terbahagi kepada dua lah. Okey, terbahagi kepada dua. Satu ekonomi raja, satu ekonomi rakyat biasa lah. Dia aku rasa dalam mana-mana kerajaan-kerajaan lama umumnya begitu. Rakyat biasa ni biasanya petani lah. Petani, sebab dia orang ni duduk kat pesisir ni, nelayan kan. Kalau yang macam duduk dekat kawasan-kawasan yang mungkin yang tanah tinggi sikit, mungkin cara dia bertani tu adalah membakar dan juga menanam. Kan. Ada istilah tak tu? Aku pun tak tahu istilah dia. Kalau dekat sebelah Sarawak ni dulu dekat sebelah Borneo ni, itu yang menarik ni sebab ada orang kata kan, ni Vikri kata Cham ni asal dia ni datang daripada Borneo. Ini Vikri kata kan, dia datang daripada Borneo dan dia pergi ke sini kan. Jadi bila aku fikir balik, adakah mereka membawa tradisi membakar dan menanam tu daripada Borneo? Sebab yang bertani tu, dia punya sistem pertanian dia macam tu lah. Dia ada juga yang kawasan-kawasan ni kawasan tanah tinggi. Kalau kawasan-kawasan rendah tu, dia ada macam terusan-terusan sikit, nelayan. Tetapi yang raja dia, obvious lah. Itu agak jelas dah. Dia memonopoli perdagangan lah. Monopoli perdagangan. So dia ada bahan-bahan ekonomi dia macam yang terkenal Champa ni adalah perfume. Perfume ni daripada gaharu. So gaharu Champa ni adalah gaharu yang dikatakan paling terkenal dan paling berkualiti lah. Jadi tapi itu dimonopoli oleh raja. So kita ada dua tingkat kelas ekonomi lah. Satu kelas rakyat biasa, petani, nelayan, dan juga kelas raja yang berdagang lah. Adakah itu juga mencerminkan struktur politik
Sebab ini berkaitan dengan struktur politik. Struktur politik dia ada raja dan kemudian dia adalah macam apa ketua-ketua cakap yang kecil-kecil daripada kampung-kampung, daerah-daerah. Kemudian dia adalah laksamana dia ataupun pegawai-pegawai perang dia, dan kemudian dia ada rakyat bawah yang biasalah. Aku rasa sistem politik kan di kerajaan Champa ni. Tapi yang kita kena ingatkan sekali lagi, kerajaan Champa ni dia bukan satu, dia ada dia ada banyak. Dia ada banyak. Kerajaan kecil. Tapi dia punya struktur dia lebih kurang macam itulah. Dia hierarchical, yang mana yang mendominasi dan mempunyai kuasa tu adalah raja, dan kemudian mungkin dia ada pembesar-pembesar kecil kan, pembesar kecil, dan kemudian dia ada sebahagiannya rakyat. Maknanya mudah kata struktur politik Champa tidak lari jauh daripada struktur politik kebiasaan kerajaan-kerajaan lama. Struktur feudal lah. Struktur feudal. Struktur feudal. Aku rasa tu dekat mana-mana tempat pun pada zaman itu umumnya struktur dia sebegitu rupa lah. Okey guys, aku rasa kita dah cuba untuk compactkan dari sudut bentuk-bentuk dan ciri-ciri kerajaan Champa itu, dari sudut penduduknya, ekonominya, sosialnya kan. Dan aku harap penonton sendiri pun dapat tangkap lah. Aku tak tahu kalau perbincangan kita agak laju menangkap sini, tapi aku harap benda tu clear lah di peringkat membaca. Tapi apapun sebarang kritikan ataupun komentar tidak jelas, kita boleh tinggalkan komen, sama ada di YouTube ataupun juga di mana-mana platform kita lah, di Facebook ataupun di Apple Podcast, Spotify. Boleh lontarkan komen kan, dan boleh juga mendengar dan menghayati perbincangan kita dari sudut platform-platform yang telah disebutkan tadi. Apapun Koi, terima kasih banyak. Terima kasih Azan. Episod yang ke-21 ni, aku rasa episod yang akan datang ni kita masih lagi tidak lari daripada Champa. Tapi kita akan melihat kepada sejarah dan juga kaitan dia dengan Malaysia lah. Sesuai dengan tema menjadi Malaysia. Kenapa kita nak bincang Champa tu, kita akan lihat di dalam episod yang akan datang. Aku baru teringat kan, Khatib Selamat. Orang yang pemberontakan tu. Aku baru teringat tadi. Siapa ni? Khatib Selamat. So, next week episod yang akan datang, kita akan bincangkan salah satu daripada pemberontakan yang terinspirasi daripada Kelantan. Kelantan yang dipimpin oleh Khatib Selamat. Okey kan? Jumpa minggu depan. Terima kasih kan? Okey, sama-sama.